Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan bin Junaidi, pelajar BSDP Statistik dengan nombor matrik 201923. Ini merupakan projek pembetanyaan dan refleksi diri untuk pengalaman awal di sekolah. Untuk pengalaman awal di sekolah, saya memilih Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Payung. Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Payung mula dibina pada tahun 2002 di atas kawasan yang mempunyai keluasan kira-kira 5 ekar. Namun disebabkan banyak masalah yang timbul, sekolah ini hanya mampu disiapkan pada tahun 2006. Pada mulanya, cadangan awal nama sekolah ini ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Payung Jaya. Namun setelah berbincang dengan banyak pihak, akhirnya nama Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Payung akan dibina pakai. Untuk visi dan misi sekolah ini bervisikan pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Dan untuk misi, melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Payung terletak di Mukim Bukit Payung. Alamat sekolah ini adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Payung, Kampung Bukit Payung, Marang, Kuala Terengganu Darul Imam, Malaysia. Terdapat pelbagai infrastruktur yang disediakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Payung, seperti kelas, bilik guru, bengkel kemahiran hidup, garaj, kereta guru, surau, kantin, padang, koperasi dan lain-lain. Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Payung mempunyai 4 blok utama iaitu A, B, C dan D yang menempatkan kelas, pejabat, bilik guru dan beberapa bilik lainnya, dan mempunyai satu bangunan berasingan yang menempatkan bilik-bilik lain. Untuk persekitaran sekolah, 4 bangunan sekolah ini bercantum dan membentuk segi 4 tempat, dan kawasan tengah untuk keempat-empat bangunan tersebut dijadikan sebagai dataran khidmat yang mana sebagai tempat untuk perhimpunan. Padang bagi sekolah ini adalah di kawasan luar pagar sekolah. Seterusnya, untuk pemerhatian terhadap proses PDR secara atas talian. Sesi pembelajaran dilakukan secara atas talian dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Guru iaitu Puan Zanaya selaku guru pendamping saya akan memberikan link untuk Google Meet tersebut 30 minit sebelum bermula kepada murid-murid. Kelemahan bagi proses PDR kali ini adalah pelibatan murid-murid kerana ianya berlaku secara atas talian. Tetapi ianya masih bagus kerana masih menggunakan kemudahan yang ada dalam menghadapi kekangan seperti sekarang ini. Seterusnya, untuk penyediaan rancangan pengajaran harian, guru pendamping akan menyenaraikan apa yang akan dilakukan sepanjang bersemuka dengan murid-murid. Beliau akan menyenaraikan topik, subtopik, kemahiran yang diperlukan untuk topik tersebut, pengaturan sedia ada, dan hasil dari pembelajaran untuk topik tersebut. Untuk amalan pedagogi, Puan Zanaya menggunakan konsep, teori, demonstrasi, masa untuk praktis, maklum balas dan refleksi. Untuk pelaksanaan sebat, tidak banyak yang dapat diterapkan kerana sesi pengajaran dilakukan atas talian. Maka dengan itu, Puan Zanaya hanya akan mengaitkan topik pembelajaran dengan aktiviti harian serta akan mengemukakan soalan-soalan alas tinggi yang dihasilkannya sendiri atau dipetik melalui kertas soalan bagi peperiksaan yang lepas. Seterusnya, untuk kemudahan kepada murid-murid, terdapat 2 yang saya dapat kemukakan iaitu untuk alat bantu belajar terdapat buku teks fizikal dan untuk bahan bantu belajar terdapat kertas peperiksaan fizikal. Refleksi belajar iaitu diri saya sendiri. Bagi cadangan penambahbaikan, mungkin saya dapat cadangkan untuk memeriahkan suasana kelas dengan penggunaan soalan-soalan dengan menggunakan aplikasi yang berguna dan menarik seperti Kahoot,
dan kuisis. Seterusnya, melalui program ini saya dapat mempersiapkan diri dalam persekitaran sebagai seorang pendidik. Okey, untuk refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja, di sini dapat 3 budaya sekolah, iaitu bacaan Al-Quran. Program ini amat bermanfaat untuk memantapkan akidah dan ibadah, terutama kepada para pelajar dan guru. Program ini patut dijalankan di sekolah yang lain, kerana tugas pelajar bukan sekadar belajar dan cemerlang dalam peperiksaan, malah juga terhadap penciptanya. Seterusnya ada perhimpunan harian. Perhimpunan ini bagus bagi memberikan maklumat semasa sekolah kepada para pelajar secara berterusan. Menggunakan perhimpunan mingguan tidak dijalankan. Masa perhimpunan juga amat sesuai, iaitu selepas sesi bacaan Al-Quran yang mana telah menghitungkan para pelajar. Yang terakhir adalah bacaan Yasin. Program ini baik sama seperti bacaan Al-Quran tadi, yang mana baik kepada pelajar maupun guru dalam menguatkan ilmu agama. Okay, untuk budaya kerja dapat 3 juga, iaitu minat atau cinta akan profesion. Pendekatan ini amat penting dalam membantu menaikkan prestasi sekolah kepada yang lebih baik, kerana akan dapat mewujudkan keberhasilan dan kepelbagaian guru dalam menyampaikan ilmu kepada para pelajar. Okay, yang kedua adalah komunikasi yang baik. Komunikasi merupakan aspek yang penting dalam pendidikan, kerana kaedah pendidikan tidak pernah lari daripada berkomunikasi. Seterusnya, penggunaan rekod bertulis. Rekod yang bertulis akan memudahkan para guru dalam merancang aktiviti di dalam kelas. Penggunaan rekod yang bagus dalam melicinkan pembelajaran di samping dapat menjimatkan masa pembelajaran. Okay, seterusnya untuk aktiviti kurikulum. Aktiviti yang telah dijalankan oleh pihak sekolah adalah karnival atas talian kemerdekaan kurikulum bersempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-64 dan Hari Nasional yang ke-58. Peringkat sekolah menengah kebangsaan Seri Payung. Panjang karnival berlangsung, terdapat pertandingan yang dipertandingkan yang sesuai dengan bulan kemerdekaan. Antaranya adalah e-solo patriotik, e-poster kemerdekaan, e-sajak kemerdekaan, kuis kemerdekaan, dan pertandingan e-sukan kemerdekaan. Dalam pelaksanaan program kurikulum, saya dapat mempelajari banyak perkara dalam mengendali sebuah program, dan perkara ini perlu diperoleh oleh bakal guru, kerana guru tanpa perlibatan dalam kurikulum seakan-akan air jagung tanpa susu, tak sedap dan tak menarik. Okay, untuk rumusan, banyak yang telah saya pelajari melalui pengalaman awal di sekolah ini, bermula daripada mengendalikan sebuah kelas sehinggalah mengendalikan program. Itu merupakan satu pengalaman yang bermakna sebagai seorang bakal guru. Bagi cadangan penambahbaikan, di sini saya ada 4 cadangan, iaitu pertama, pihak sekolah boleh mengadakan seminar penggunaan medium atas talian kepada setengah guru yang kurang mahir dalam penggunaan medium-medium tersebut. Seterusnya, pihak sekolah juga boleh mengadakan sistem berunsur pertandingan di dalam sekolah. Sebagai contoh, mengadakan ranking untuk perkara-perkara seperti ranking kelas, yang mana kelas yang tak disusun di screening bolehlah, dan ranking pelajar untuk setiap subjek. Seterusnya, jika ada pertandingan, perlulah ada ganjaran, kerana pelajar kurang bersemangat jika tiada ganjaran. Akhirnya, dalam memperbagaikan kaedah pembelajaran, sekolah perlu membantu dalam menyediakan kemudahan kepada para guru untuk melaksanakannya. Akhirnya, untuk cadangan program, pihak sekolah boleh untuk mengadakan program yang dekat dengan diri pelajar, tetapi tetap menekankan konsep pendidikan. Contoh, pertandingan video TikTok yang bertemakan pendidikan seperti tema matematik ataupun tema mesin game. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.